الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Surah Al-Ahzab ayat 21. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadillah ittaqullaha tuqatih wa la tamutum illa wa antum muslimun. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, berdirinya khatib di sini ingin berpesan kepada diri sendiri dan hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Bersama-samalah kita memperbaiki serta mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah. Tuhan pemilik sekalian alam, yakni bersungguh-sungguh melaksanakan segala titah perintahnya dan beriltizam meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat kebaikan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan sepanjang zaman. Tuan-tuan, sidang hadirin pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah di muka bumi ini. Merupakan ikutan terbaik dalam melaksanakan ibadah dan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagindalah manusia yang paling memahami wahyu-wahyu Allah dan yang paling mengerti kehendak-kehendak Allah terhadap manusia. Justru wajarnya kita mengikut dan meneladani baginda Nabi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa annakum muslimin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berdirinya khatib di sini ingin berpesan kepada diri sendiri dan hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Bersama-samalah kita memperbaiki serta mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah, Tuhan pemilik sekian alam, yakni bersungguh-sungguh melaksanakan segala titah perintahnya dan beriltizam meninggalkan segala larangannya. Titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat kebaikan di dunia dan lebih lagi di akhirat. Wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina
Ta'ala manusia yang paling memahami wahyu Allah dan yang paling mengerti kehendak Allah terhadap manusia. Sewajarnya kita mengikut dan meneladani baginda Nabi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagindalah manusia yang paling memahami wahyu Allah dan yang paling mengerti kehendak Allah terhadap manusia. Sewajarnya kita mengikut dan meneladani baginda Nabi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahawa apa yang lebih penting dalam amal ibadah ialah istiqamah, iaitu berterusan dalam melakukannya. Biarpun amalan hanya sedikit sahaja, namun sedikit yang berterusan itu lebih baik daripada banyaknya amalan tetapi tidak berterusan. Lalu Rasulullah SAW bersabda daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ayuhan nas, alaikum min a'mali ma tutiqun, fa inna Allah yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ila Allah madu lima alaihi wa in qal." Maksudnya, wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehinggalah kamu jemu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berdiri yang khatib di sini ingin berpesan kepada diri sendiri dan hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Bersama-samalah kita memperbaiki serta mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah, Tuhan pemilik sekalian alam, yakni bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah-perintahnya dan berikhtiar meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat kebaikan di dunia dan lebih lagi di akhirat. Lembar pada hari ini akan membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan sepanjang zaman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah di muka bumi ini, merupakan ikutan terbaik. Dalam melaksanakan ibadah dan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda adalah manusia yang paling memahami wahyu Allah dan yang paling mengerti kehendak Allah terhadap manusia. Justru sebenarnya kita mengikut dan meneladani baginda Nabi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahawa apa yang lebih penting dalam amal ibadah ialah istiqamah, iaitu berterusan dalam melakukannya. Walaupun amalan hanya sedikit sahaja, namun sedikit yang berterusan itu lebih baik daripada banyaknya amalan tetapi tidak berterusan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ayyuhan nas, alaikum bi a'mali ma tutiqun. فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قال." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah dan tinggi kesyukurannya kepada Allah. Dia pun baginda seorang yang maksum dan dijadikan syukur oleh Allah. Namun baginda tetap dan bersungguh-sungguh bersama baginda tetap bersemangat dan bersungguh-sungguh melakukannya. Pernah suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sehingga bengkak kakinya. Ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda menjawab, "Afala aqulu adzin syakurah."
Maksudnya, salahkah aku menjadi hamba yang syukur? Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita mengharapkan dan memahami kepada perkara berikut. Yang pertama, itu dalam memastikan amal ibadah serta tingkah laku kita berpandangan kepada agama Islam sebenar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kedua, semua amal ibadah hendaklah dilakukan dengan istiqamah dan berdosa. Ketiga, umat Islam hendaklah menambah berbagai terkait ilmu pengetahuan melalui guru-guru yang bertabah serta menyampaikan ilmu yang sahih. Semua melaksanakan segala titah perintahnya dan beriltizam menyuguhkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat kebaikan di dunia lebih-lebih lagi di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan tentang Rasulullah SAW. Contoh teladan sepanjang zaman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW adalah seorang utusan Allah di muka bumi ini, merupakan ikutan terbaik dalam melaksanakan ibadah dan perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagindalah manusia yang paling memahami wahyu Allah dan yang paling mengerti kehendak-kehendak Allah terhadap manusia. Justru sewajarnya kita mengikut dan meneladani baginda Nabi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahawa apa yang lebih penting dalam melakukan dalam amal ibadah ialah istiqamah, iaitu berterusan dalam melakukannya. Biarpun amalan hanya sedikit saja, namun sedikit yang berterusan itu lebih baik daripada banyak amalan. Biarpun amalan yang hanya sedikit sahaja, namun sedikit yang berterusan itu lebih baik daripada banyak yang amalan tetapi tidak berterusan. Lalu Rasulullah SAW bersabda daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ayuhan annas, alaikum min a'mali ma tuktibun, wa inna Allah la ya'mali hatta ta'malu, wa inna ahabba a'mali ila Allahi ma ruhimna alaihi wa inron." Maksudnya, wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehinggalah kamu yang jemu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah SAW adalah sungguh-sungguh dalam menaati ibadah dan tinggi kesyukuran kepada Allah. Biarpun baginda seorang yang maksum dan dijanjikan syurga oleh Allah, namun baginda tetap bersemangat dan sungguh-sungguh melakukannya. Pada suatu malam, Nabi SAW mengerjakan salat sehingga bengkak kakinya. Ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Maksudnya, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Imam Al-Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita menghayati dan memahami perkara-perkara berikut. Pertama, kita hendaklah memastikan amal ibadah serta tingkah laku kita berpandukan kepada ajaran Islam sebenar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kedua, semua amal ibadah hendaklah dilakukan dengan istiqamah dan berterusan. Ketiga, umat Islam hendaklah menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan guru-guru yang bertabar serta menyampaikan ilmu yang sahih. Dari janjikan syurga oleh Allah. Namun anda tetap bersemangat dan bersungguh melakukannya. Pernah satu malam, Nabi SAW mengejar solat hingga buka kakinya ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha baginda
Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam naungan Allah SWT. Patih mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian pada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang lara seperti menggunakan telefon dan berbual-bual. Tumpukan perhatian pada khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik dari Allah SWT. Bersempena dengan bulan Rabiul Awal, khutbah pada hari ini bertajuk Semarak Cinta Rasul. Sebelum itu, Atif ingin mengingatkan para sidang jemaah sekalian agar terus istiqomah mengimarahkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu serta saling berpesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran. Demi keharmonian negara tercinta ini, Atif juga ingin berpesan kepada seluruh umat Islam agar sentiasa berhati-hati dengan setiap pertuturan dan tindakan yang boleh menjerumuskan diri sendiri dan orang lain ke lembah dosa, kekufuran dan kefasikan. Ingatlah firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bih ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maksudnya, janganlah engkau mengikut apa yang kau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya, pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota itu tetap akan ditanyakan tentang apa yang dilakukannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, berdasarkan kiraan takwid Hijri, bulan Rabiul Awal merupakan bulan ketiga daripada 12 bulan keseluruhannya. Bulan ini mempunyai kemuliaan dan keistimewaannya yang tersendiri, terutamanya kelahiran Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir yang diutuskan oleh Allah SWT untuk memimpin manusia meniti satu-satunya jalan kebenaran yang diridai oleh Allah, iaitu Islam. Kita perlu meletakkan kecintaan pada Nabi SAW melebihi kecintaan pada dunia dan segala isinya. Larangan mencinta dunia secara berlebihan mengatasi kecintaan kepada Allah SWT dan Nabi terkandung dalam surah Al-Taubah ayat 24 yang dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada Rasulullah SAW bersabda daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya ayyuhan nas, alaikum min a'mali ma tutiqun wa fa inna Allaha yamallu hatta tamalul wa inna ahabba a'malillahi ma duwima alaihi wa in qalla. Maksudnya, wahai manusia, lakukanlah amalan berikut kepunyaan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehinggalah kamu jemu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berdosa walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah SAW adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah dan tinggi kesyukurannya kepada Allah. Biarpun baginda seorang yang maksum dan dijanjikan syurga oleh Allah, namun baginda tetap bersemangat dan bersungguh-sungguh melakukannya. Pernah suatu malam Nabi SAW mengerjakan solat sehingga bengkak kakinya. Rasulullah SAW meninggalkan
mengajarkan kepada kita bahawa apa yang lebih penting dalam amal ibadah ialah istiqamah, iaitu berterusan dalam melakukannya. Biarpun amalan hanya sedikit sahaja, namun sedikit yang berterusan itu lebih baik daripada banyaknya amalan tetapi tidak berterusan. Lalu Rasulullah SAW bersabda daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ya ayyuhan nas, alaikum min a'mali ma tu'minun fa inna Allah la ya'malu hatta tamalu wa innaha habba ahmali illa wahi madu wima alaihi wa in qalu. Maksudnya, wahai manusia, lakukannya amalan mengikut keupayaan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu jemu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahawa apa yang lebih penting dalam amal ibadat ialah istiqamah, iaitu berterusan dalam melakukannya. Biarpun amalan hanya sedikit sahaja, namun sedikit yang berterusan itu lebih baik daripada banyaknya amalan tetapi tidak berterusan. Lalu Rasulullah SAW bersabda daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ya ayuhan nas, alaikum min amali ma tu'minun fa inna Allah la ya'malu hatta tamalu wa inna ahabba amali lillahi ma alaihi wa in qala. Maksudnya, wahai manusia, lakukanlah amalan menurut keupayaan kamu. Sesungguhnya
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahawa apa yang lebih penting dalam amal ibadah ialah istiqamah, yaitu berterusan dalam melakukannya. Biarpun amalan hanya sedikit sahaja, namun sedikit yang berterusan itu lebih baik daripada banyak amalan tetapi tidak berterusan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ayuhan nas, alaikum bil a'mali ma tutiqu, wa innallaha la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabba a'mali illallahi ma duwi ma alaihi wa inqallu." Maksudnya, wahai manusia, lakukanlah amalan keupayaan kamu. Sesungguhnya kamu tidak jemu segala kamu jemu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Hasanah laman kana yurjullaha wal yawma al-khira wa zakkara kasira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahda la syarika lahu wa an sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsani li yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutu illa antum muslimun. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, berdirinya khatib di sini ingin berpesan pada diri sendiri dan hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Bersama-samalah kita memperbaiki serta mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah, Tuhan pemilik sekalian alam, yakni bersungguh-sungguh melaksanakan segala titah perintahnya dan beriltizam meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat kebaikan di dunia. Baginda manusia yang paling memahami wahyu-wahyu Allah dan yang paling mengerti kehendak-kehendak Allah terhadap manusia. Justru sewajarnya kita mengikut dan meneladani baginda Nabi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahawa apa yang lebih penting. Dalam amal ibadah ialah istiqamah, iaitu berterusan dalam melakukannya. Biarpun amalan hanya sedikit sahaja, namun sedikit yang berterusan itu lebih baik daripada banyaknya amalan tetapi tidak berterusan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ayyuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma duwima alaihi wa in qalla." Maksudnya, wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Sesungguhnya Allah tidak jemu, sehinggalah kamu jemu. Amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah dan tinggi kesyukurannya kepada Allah. Biarpun baginda seorang yang maksum dan dijanjikan syurga oleh Allah, namun baginda tetap bersemangat dan bersungguh-sungguh melakukannya.
Ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Maksudnya, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita menghayati dan memahami perkara-perkara berikut. Pertama, kita hendaklah memastikan amal ibadah serta tingkah laku kita